Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kita bertemu lagi untuk meneruskan kelangsungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dan masih lagi setia dengan dua buku jilid 2, buku teks kali ini pada muka surat 17 dan buku aktiviti pada muka surat 21. Cikgu harapkan anak-anak bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu sebutkan tadi. Kalau sudah pun bersedia dengan buku dan juga alat tulis, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat perintah. Kita lihat buku teks pada muka surat 17. Jom. Pada muka surat 17, ayat perintah dengan tajuk kecilnya Kampung Budaya Mari Mari. Jadi, sebelum kita membaca bersama-sama, apa kata kalau kita lihat ataupun ulang kaji sepintas lalu info bahasa yang tercatat di bahagian bawah buku teks muka surat 17 ini. Kita lihat sama-sama. Info bahasa. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Ayat yang pertama adalah ayat suruhan, bertujuan untuk memberikan arahan ataupun memberikan perintah. Kita boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan arahan. Contohnya, makanlah kuih ini. Lembut dia bunyinya. Baik. Yang kedua, ayat larangan, iaitu ayat dengan kata larangan, jangan dan usah, yang bertujuan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Kita nak larang daripada membuat sesuatu perkara. Boleh juga gunakan partikel lah kalau nak melembutkan arahan ini. Contoh, janganlah menangis. Kita gunakan perkataan jangan, tapi kita gunakan partikel lah. Lembut je. Walaupun itu adalah ayat larangan. Baik. Yang ketiga, ayat silaan. Ialah ayat dengan kata silaan, sila dan jemput yang bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Kita jemput ataupun kita mempelawar seseorang, kita menggunakan perkataan sila dan jemput. Ini juga boleh kita gunakan partikel lah untuk melembutkan ayat silaan itu. Jemputlah minum air ini. Baik. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah ayat permintaan, iaitu ayat dengan kata permintaan seperti minta dan tolong yang bertujuan untuk memohon pertolongan atau membuat permintaan ini. Okey, tolong jangan bising. Kita minta tolong. Tolong siapkan kerja kamu, ya. Okey, jelas. Dah jelas sebentar lalu, kita ulang-ulang balik ya. Pelajaran ini telah pun kita pelajari sejak dari tahun 1. Okey. Kita baca bersama-sama. Kampung Budaya Mari Mari. Hanif dan Nabila telah mewakili sekolah dalam lawatan ke Sabah. Pada hari kedua lawatan, mereka ke Kampung Budaya Mari Mari di Inanam, Sabah. Minta perhatian semua. Ditandakan dengan warna ungu, bermaksud ayat permintaan. Di sini kita akan melihat kehidupan dan budaya 5 etnik utama di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau dan Murut. Yang lain adalah ayat penyata. Baik, seterusnya. Baiklah murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Menggunakan perkataan sila, ayat apa? Ya, ayat silaan. Tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan ini. Tidak ada sebarang kata khusus yang digunakan dalam frasa ini
Jadi itu bermakna ayat suruhan. Usah sentuh barangan yang dipamerkan. Perkataan usah digunakan. Ayat larangan. Okey, kita teruskan lagi. Maka selepas diberi ayat perintah tadi, anak-anak muridnya menjawab, "Baik cikgu." Macam biasalah kan. Kalau kita pergi melancong mana-mana pun macam itulah. Okey. Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Okey. Jangan, ayat larangan tu. Jangan apa? Jangan berlari-lari. Ya. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Tolong, ayat permintaan. Tolong berdisiplin. Okey. Baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Jemput. Ayat silaan. Jemput apa? Jemput masuk ke dalam rumah itu. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Itu jawapannya. Okey, dah selesai? Dah. Okey, kalau dah selesai, jom kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 21. Pada muka surat 21, aktiviti 5, bina ayat perintah berdasarkan respon yang diberikan. Bubur pulut hitam. Sedap ni. Kegemaran cikgu. Okey. Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam. Juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang. Dia nak kita membina ayat perintah berdasarkan respon yang diberikan. Okey. Ayat yang pertama yang diminta kita bina adalah ayat permintaan. Responnya adalah, "Baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam." Kita ingat balik. Ayat permintaan menggunakan ayat minta dan tolong. Jadi mulalah dengan perkataan-perkataan itu. Apa kita nak buat? Okay, responnya merebus pulut hitam. Saya akan merebus pulut hitam. Sudah tentu perintahnya adalah merebus pulut hitam. Jadi tolong rebus. Ya, kamu lengkapkan ya. Okey, baik. Yang kedua, ayat suruhan yang diminta kita bina. Dan apa responsnya? Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Ayat suruhan. Tidak ada apa-apa perkataan yang perlu kita masukkan situ. Kita terus buat ayat suruhan sahaja. Apa yang nak dimasukkan? Daun pandan. Jadi, tulis saja. Masukkan. Okey, selesai. Itu je. Yang ketiga, ayat larangan yang perlu kita bina. Responnya, baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Ayat larangan menggunakan dua perkataan. Boleh pilih mana satu. Jangan atau usah. Jadi kita gunakan jangan. Jangan lupa masukkan apa? Dahulu. Itu ayat larangan. Okey, kamu lengkapkan mana ruang kosong yang cikgu sediakan ya. Okey, cikgu tak nak bagilah terus jawapan ya. Nanti kamu malas nak berfikir. Okey, seterusnya ayat yang perlu kita bina adalah ayat permintaan. Responnya, saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula melaka. Ayat permintaan, tolong dan bantu. Apa nak buat ayatnya? Tolong masukkan bahan-bahan yang lain. Dah lengkap cikgu bagi. Okey, seterusnya ayat suruhan. Responnya, saya akan memasukkan pula satu cawan santan pekat. Jadi, kita suruh je lah. Masukkan. Okey. Dan ada lagi tak? Ada lagi. Ayat silaan. Ayat silaan. Responnya, baiklah, saya akan menghidangkannya. Ayat silaan kita menggunakan sila dan jemput. Ya. Sila hidangkan. Apa dia yang kita masak tadi? Ini di atas apa? Kamu lengkapkanlah mana-mana ruang kosong yang cikgu sediakan itu. Ya? Boleh, mudah saja. Okey, seperti mana biasa, kalau dah selesai kamu jawab,
pastikan kamu hantar bukti-bukti menunjukkan bahwa kamu telah menyelesaikan tugasan yang diberikan kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu sema. Sehingga itu, sampai kita jumpa lagi untuk masa-masa akan datang untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi.